Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Adibah ataupun Da'i Adibah kerana menjemput saya, serta penganjur Persatuan Muslim Prihatin Selangor dan Akademi Suluhan Tajdid. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya, kerana sebenarnya bidang saya, bidang terapi cara kerja kanak-kanak, masih lagi belum ramai parents, mak ayah yang tahu kewujudan bidang saya. Jadi saya amat berbesar hati kerana program sebegini, terutamanya penganjur berbesar hati untuk menjemput terapis cara kerja seperti saya. Okey, jadi untuk program hari ini, tajuknya adalah celik keibubapaan. Masa Puan Adibah jemput tu, saya tanya nak tajuk macam mana, sebab bidang saya terapi cara kerja, kami banyak secara praktikal, seperti kami bekerja dengan kanak-kanak yang ada masalah perkembangan, masalah bercakap, masalah disleksia, autism, ADHD dan sebagainya. Jadi parent mak ayah kat sini, boleh tak sebelum tu saya nak tahu mak ayah yang berada di yang dah hadir pada program hari ini mempunyai anak umur berapa? Jadi saya boleh fokuskan lah. Kalau mengikut Puan Adibah, mak ayah dekat sini ramai yang daripada sekolah, daripada tadika pasti. Betul tak? Jadi kalau yang memang anak di tadika, biasanya umur dalam 4 ke 6 tahun kan? Tapi saya nak tahu sikit. Boleh angkat tangan tak yang ada anak umur 0 sampai 3 tahun? Oh, ramai. Ini mesti adik-adik yang tadika tu, kakak abang kan? Okey, yang umur 3 sampai 5 boleh angkat tangan? Okey, 5 sampai 7? 7 ke atas ada? Okey. 12 ke atas ada? Oh, ada juga. Okey, ni dah senior ni, jadi parents. Okey, so seminar hari ni kita akan fokuskan kepada 4 topik utama, iaitu yang pertama kita akan cuba periksa perkembangan. Untuk periksa perkembangan ni, yang saya akan kongsikan ni perkembangan anak yang tadika ke atas. Jadi kalau yang ke bawah tu dia jadi panjang pula kan. Jadi kita akan fokus ke tadika ke atas, 5 tahun ke 12 tahun lah. Okey, yang topik kedua kita akan bincang tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga, cara membantu pembelajaran anak. Dan yang keempat, reflect macam mana kita nak kesan masalah-masalah perkembangan anak. Okey, jadi kita pergi topik pertama dulu, iaitu kita periksa perkembangan anak dahulu. Untuk periksa perkembangan anak, bagi yang anak umur 5 tahun ke atas, yang saya akan kongsikan ni adalah 8 tahun. Okey. So ada 5 dalam perkembangan anak, ada 5 aspek yang mak ayah perlu periksa. Iaitu yang pertama, perkembangan motor kasar, yang kedua, motor halus, yang ketiga, urus diri, yang keempat, sosial, dan yang kelima, bahasa. Okey, antara 5 perkembangan ni, yang number 1 ranking adalah perkembangan motor kasar. Maksudnya kalau perasan anak ada kelewatan dekat motor kasar, maksudnya memang automatik yang perkembangan lain tu akan ada masalah. Okey. Jadi kita pergi ke perkembangan motor kasar dahulu. Okey, bagi perkembangan motor kasar, yang saya listkan kat depan ni adalah yang anak perlu capai sebelum 8 tahun. Okey, jadi mak ayah yang ada anak umur 5 sampai 8, kalau boleh target ke seluruh komponen dalam motor kasar ni. Yang pertama, kita boleh periksa lah anak tu boleh pegang dan bergerak melintasi mangkibar ke tak. Okey,
Kalau macam anak umur 8 tahun, sepatutnya dia dah boleh bergerak ke depan. Kalau dia bergayut, dia boleh bergerak ke depan. Kalau yang bawah 8 tahun tu dia dah pandai bergerak ke depan tu, maksudnya dia advance. Memang power lah motor kasar dia tu. Okey. Kalau macam mak ayah tadi, saya perasan ada yang banyak umur 5 ke 6 kan. Okey, kalau 5 tahun sepatutnya dia boleh pegang tahan dekat monkey bar tu bergayut dalam 5 saat. Kalau 6 tahun dia bergayut dalam 10 saat. Maksudnya semakin dia membesar, semakin lama dia boleh bergayut, semakin jauh dia boleh bergerak ke depan. Macam tu Okey, lepas tu untuk kami terapis, kami periksa perkembangan motor kasar ni, kami akan banyak periksa yang bergayut, berlari, skill melompat. Okey. Yang kedua, berguling ke hadapan. Maksudnya by 8 tahun, make sure anak tu dah boleh berguling yang ke depan tu. Yang berguling-guling tu kan. Sebenarnya skill berguling ni kalau boleh, biasanya anak umur 2 tahun, biasanya dia dah sendirinya berguling automatik. Betul tak? Maksudnya dia akan sendiri berguling. Tapi bergantung pada parents, mak ayah, sama ada kita benarkan anak tu explore dengan badan dia ataupun kita selalu marah dia berguling. Sebab kalau kita halang dia berguling, bila dia umur 4 tahun, dia dah takkan berguling sendiri dah. Dia macam kita yang kena train dia berguling. Jadi kalau mak ayah yang ada anak umur dalam 5 tahun ke bawah, kalau ada yang suka guling-guling tu kan, kita make sure kawasan tu selamat, lepas tu kita encourage dia, macam kita support dia berguling tu. Sebab by 8 tahun ni maksimum untuk dia pandai berguling. Maksudnya kalau nanti kat rumah, try tengok anak tu pandai tak guling-guling. Okey, yang ketiga, berlari berhalangan. Macam ada benda-benda tu kan, dia boleh lompat-lompat macam tu. Yang keempat, menangkap bola kecil menggunakan satu tangan. Saya tak bawa bola pula. Maksudnya kalau kita baling bola tu, dia boleh tangkap satu tangan je. Boleh test kat rumah. Yang kelima, sepak bola dengan kelajuan betul. Maksudnya kalau kita main sepak bola dengan dia, dia boleh sepak straight ke kita dengan yang betul. Kalau dia dekat dengan kita, dia sepak sikit. Kalau jauh, dia sepak jauh. Macam tu. And then melompat berhalangan guna 2 kaki. Sebab yang skill melompat ni pun sama juga. Skill melompat ni sama juga dengan yang skill berguling semua. Kalau melompat, sepatutnya by anak umur 2 tahun, skill melompat tahun ni, skill melompat anak-anak umur 2 tahun sepatutnya dia boleh lompat ke depan. 2 tahun dia boleh lompat setempat, tapi 2 kaki. 2 kaki bukan macam ni. Kalau dia lompat macam ni tak kira. 2 tahun lompat 2 kaki setempat. 2 tahun 6 bulan kalau anak tak boleh lompat, dah kira lewat perkembangan. Okey, 2 tahun macam ni. 3 tahun lompat ke depan 2 kaki. Lompat ke depan 2 kaki. Kalau 3 tahun 6 bulan tak boleh lompat ke depan 2 kaki, dah kira lewat dah perkembangan dia. Perkembangan motor kasar dah lewat. Okey. Lepas tu menggunakan skipping rope, lompat 2 kaki serentak dan kayu basikal. Okey, kayu basikal pun sama juga. Kayu basikal by 8 tahun sepatutnya dia dah boleh mengayuh, buat kaki macam alternate kan, mengayuh. Kalau anak tak boleh mengayuh, maksudnya kemungkinan besar anak tu ada masalah hubungan otak kanan dan kiri. Maksudnya dia akan susah nak connect otak kanan dan kiri. Jadi bila dia connection otak kanan dan kiri tu tak bagus, tak cantik, akan efek dalam masalah lain. Contohnya masalah tangkap bola, dia susah nak buat perbuatan yang guna 2 belah badan. Macam nak menulis. Nampak macam remeh kan, motor kasar kita nampak anak kita lasak je. Tapi kita tak nampak yang sebenarnya apa yang anak lasak-lasak tu, anak lompat-lompat kat sofa, katil, panjat grill, semua tu kan. Semua tu komponen penting. Maksudnya dia umpama makanan dalam perkembangan dia. Kalau kita halang selalu, kita tak bagi exposure, kita tak bagi dia buat pergi taman, dia memang kena duduk je, memang yang lain perkembangan yang lain akan terlewat. Okey. Jadi
Kalau dalam ranking perkembangan yang 5 tadi tu, yang pertama yang paling penting yang mak ayah perlu periksa adalah perkembangan motor kasar. Kalau sini lambat, yang lain akan lambat. Okey. Seterusnya, apa yang mak ayah boleh periksa perkembangan anak dekat bahagian pengurusan diri. Okey. Pengurusan diri ni pula kita akan tengok 3 area pengurusan diri. 3 bahagian pengurusan diri. Yang pertama, mak ayah boleh tengok dia punya skill makan. Yang kedua, skill kebersihan diri. Kebersihan diri tu mandi, berus gigi, pergi toilet, itu kebersihan diri. Dan yang ketiga adalah skill pakai baju, buka baju. Okey, kalau macam skill pengurusan diri ni, mak ayah yang ada anak umur 2 tahun, sepatutnya 20% dia dah boleh tolong buat sendiri. Maksudnya kalau makan tu, dia dah boleh masuk mulut pakai sudu, pakai tangan, minum guna cawan, tapi kena dalam 80% kena tolong. Maksudnya kalau dia makan tu, nasi 20% masuk mulut, 80% lantai yang makan. Maksudnya tumpah-tumpah tu lah. Tu kalau 2 tahun is normal lagi. Okay, by umur 3 tahun sepatutnya dia dah boleh 50% pengurusan diri boleh buat. Maksudnya kalau mandi tu 50% boleh mandi. Kalau makan tu 50% masuk mulut, 50% tumpah. Tu normal lagi lah. Okay? Tapi bila anak dah umur 4 tahun, sepatutnya dia dah boleh 100% urus diri. 100% tu yang 3 komponen tu, maksudnya kalau mandi, dia dah boleh mandi sendiri. Tapi tak bersih lah. Dia macam, tapi dia dah boleh mandi. Dia dah boleh mandi, buka air, shampoo, berus gigi, sabun. Dia dah boleh bilas balik. Okay. Lepas tu kalau toilet training pula, sepatutnya by umur 4 tahun tu dia dah settle dah. Dah tak payah pakai diaper. And then kalau skill pakai baju seluar, sepatutnya umur 4 tahun dah tak payah tolong. Dah tak payah tolong langsung buka baju, pakai baju dah tak payah tolong. 4 tahun Tapi bila anak umur 8 tahun, dia dah pergi gerak dah. Okey, bila 8 tahun dia dah perfect. Pengurusan diri tu dia dah macam dah perfect. Contohnya kalau kita tak ada anak tinggal kat rumah, tapi tak adalah nak tinggal kan umur 8 tahun. Maksudnya kalau kita tinggalkan anak kat rumah 8 tahun tu dia dah boleh hidup. Kalau macam pagi tu dia ambil towel daripada start pada awal tau. Maksudnya kalau pagi nak pergi sekolah, kita kata jom siap pergi sekolah. Dia boleh ambil towel, buka baju seluar, gantung towel, mandi, shampoo, berus gigi. Lepas tu dia keluar, dia lap badan, dia letak towel, lepas tu dia pakai baju seluar, pergi sekolah. Nanti darjah 1, kalau yang mak ayah yang ada umur 6 tahun, next ni nak darjah 1 kan. Kalau darjah 1, kalau boleh train anak seawal yang boleh. Anak tu uruskan 100% pergi sekolah. Bukanlah pergi sekolah, maksudnya daripada segi pengurusan diri tu 100% sendiri. Maksudnya kalau kita kata pergi sekolah, daripada siap-siap pergi sekolah, lepas tu kemas buku, cek-cek barang sekolah, semua tu patutnya dia dah boleh sendiri. Maksudnya kalau mak ayah yang ada umur 5, anak umur 5 atau 6 tahun dah boleh train daripada sekarang ni. Suruh dia tengok barang apa pergi sekolah, tengok pemadam ada ke tak, pembaris ada ke tak, setiap kali nak pergi sekolah, botol air, semua dia dah kena sendirilah. And then kalau makan pula dah tak payah bantuan dah. Even kalau makan ayam goreng, nak cari-cari tu dia dah tak payah tolong sepatutnya. Pilih pakaian ikut keadaan. Contohnya malam dia pakai baju malam. Kalau kita kata nak pergi jalan-jalan, dia pakai baju cantik. Macam tu dia dah boleh fikir sendiri. Mandi, kemas katil, bilik sendiri, pakai baju butang, tali kasut, sudu, garfu, semua dia dah boleh settle lah sendiri umur 8 tahun. Okey, seterusnya umur perkembangan motor halus. Perkembangan motor halus pula, okey, kalau yang mak ayah ada anak umur yang masih sekolah lagi kan, perkembangan motor halus
Dia semakin anak membesar, semakin sikit jari dia untuk menulis. Maksudnya kalau umur 2 tahun, normal kalau dia tulis pegang penuh macam ni. Sebab dia tak stable lagi. Okay, normal. Jangan paksa dia sebelum dia ready. Kalau anak yang umur 2-3 tahun kan, kalau dia belum ready, jangan paksa dia tulis macam ni. Biar je dia tulis macam ni, banyak-banyak, conteng. Nanti dia akan automatik, dia akan tukar sendiri. Daripada macam ni jadi macam ni, ataupun macam ni. Okay, nanti dia dah puas-puas, dia dah conteng-conteng banyak-banyak dan lukis-lukis banyak-banyak, nanti dia akan tukar jadi 3. Lepas tu nanti dah makin besar, dia boleh tulis cantik lah macam ni. Tapi bila menginjak je umur 8 tahun, bila dia menulis, kalau kita kan, kalau budak-budak yang baru belajar menulis, bila dia tulis tu, dia akan tulis, dia akan gerak pergelangan tangan macam ni. Macam dia tulis A, dia akan tulis macam ni. Dia akan gerak banyaklah pergelangan tangan. Tapi bila umur 8 tahun, sepatutnya dia dah gerak jari je. Dia gerak macam ni. Dia dah tak gerak. Dah tak buat dah. Okey, jadi mak ayah boleh periksa anak tu kalau yang dah umur 8, 9 tahun, tengok dia tulis tu, dia tulis jari ke dia tulis macam ni lagi. Kalau dia tulis macam ni, and then dia selalu mengadu penat. Tangan penat lah nak salin, nak buat homework penat. Kat sekolah cikgu suruh salin, tak nak salin. Okey, itu sebenarnya tanda-tanda yang anak tu sebenarnya ada masalah motor halus. Jadi bila ada masalah motor halus, dia berpunca daripada dia punya pergerakan tangan tu tak kuat. Pergelangan dia punya motor halus tak kuat. So dia efek kepada masalah dekat sekolah. Okey. Jadi memang nak kena tengok lah yang dekat bahagian dia bergerak-gerak saya punya ni. Motor halus ni orang nak kena tengok. Bila yang perkembangan motor halus ni lagi satu, kalau nak periksa perkembangan, kita selalu periksa guna lukisan shapes, bentuk. Kalau umur, saya cerita, saya tak ada gambar kan. Okey, saya cerita secara general lah. Kalau umur 2 tahun, normal anak boleh lukis straight line je. Ataupun kalau dia lukis bulat, dia akan lukis penuh. Dia akan lukis tak berhenti. Okey, ni first stage. Stage yang pertama, lukis straight line macam ni, ataupun dia lukis continuously. Okey, lepas dia dah puas, dia dah pandai, dah hebat yang ni, next nanti dia pandai lukis bulat pula. Bulat berhenti. Bulat berhenti, satu titik. Dia macam bulat cantik. Yang tu umur 3 tahun. Okey, lepas dia pandai lukis bulat, next tu lukis petak. Petak ni umur 4 tahun. Petak. Okey, lepas tu, lepas lukis petak tu lukis X, and then lukis triangle. Untuk bila 8 tahun ni sepatutnya dia dah complete lah ABC, tulis number semua tu dah power dah. Okey. So bahaya motor halus ni untuk skill menulis pun sama juga. Skill menulis, membaca, mengira, yang tiga-tiga skill 3M kat sekolah tu maksimum anak pandai buat sepatutnya umur 8 tahun. Maksudnya kalau 7 tahun, kalau anak masih lagi belum boleh menulis cantik, belum boleh membaca lancar, it's okay. Belum masuk ke kategori disleksia lagi ataupun masalah pembelajaran. Maksudnya 8 tahun ni dia punya maksimum lah. By umur 8 tahun sepatutnya dia dah boleh 3M tu. Okey, lepas tu melukis pula. Kalau melukis 6 tahun sepatutnya dia dah boleh lukis orang teliti. Orang tu dia dah ada badan, dia dah ada komplit anggota badan. Kalau dia masa 6 tahun ke bawah, kalau dia masih lagi belum boleh lukis orang komplit, normal lagi, it's okay. Okey, so periksa juga motor halus anak. Yang keempat, perkembangan sosial. Untuk perkembangan sosial, semakin anak membesar, semakin banyak imajinasi dia dan semakin pandai dia untuk berunding semasa bermain. Maksudnya kalau umur masa 2-3 tahun macam tu kan, dia macam simple je. Kalau kita bagi, kita tak nak bagi. Kita share, tak nak share kan. Tapi bila dah masuk sekolah rendah, anak tu sepatutnya dia dah boleh berunding.
Maksudnya dengan kawan-kawan, ada juga anak yang pandai berjual beli. Daripada masuk sekolah rendah, dia dah pandai jual beli kan. Kalau nak dia punya barang, dia jual. Ataupun kalau nak barang dia bagi barang. Kalau orang tu nak barang dia, orang tu kena bagi barang dia kepada kita, macam tu kan. So sepatutnya dia dah boleh berunding. Lepas tu kalau permainan pula, anak tu dah boleh buat game dia sendiri. Okay, cuma sejak kebelakangan ni, dan lagi sejak PKP hari tu, saya terima banyak sangat kes yang melibatkan isu perkembangan sosial. Dia anak tu normal, dekat tadika semua okey, pembelajaran semua okey. Cikgu tadika tak ada komplain pun anak ada masalah. Tapi bila masuk darjah 1, anak tu tak boleh survive. Anak tu cikgu komplain macam-macam tentang anak bila masuk darjah 1. Okey, reason dia sebab bila masuk tadika kan dia small group kan. Lepas tu dia tak ramai sangat. And then jadual cikgu masih lagi tolong. Tapi bila masuk sekolah rendah, dia dalam satu kelas tu dalam 30, ada kat Cyberjaya kan yang satu kelas 50 orang tu kan. So bila dalam ramai-ramai tu, anak tu jadi tak boleh dia jadi bila tak ada orang yang guide dia, yang guide untuk yang lagi perkembangan sosial tadi tu, mana dah gerak-gerak saya punya perkembangan sosial, dia tak pandai negotiate, dia tak pandai protect diri dia. Okay, jadi dia akan bila sekolah rendah, masa tadika dia okey, bila masuk sekolah rendah banyak tantrum. Bila cikgu ajar, dia pergi keluar kelas, pergi tandas, pergi jalan-jalan. Cikgu tengah ajar, dia jalan-jalan dalam kelas. Cikgu suruh salin, tak nak salin. Okey, jadi sebab tu kan dekat bahagian sosial ni, kita kena fokuskan juga. Kalau boleh, anak yang kalau balik kampung, anak dia jumpa sepupu sepapat, elakkan guna phone. Sebab dia akan tak develop dengan sosial ni. Kalau boleh jumpa sepupu sepapat tu adalah time yang paling bagus, paling baik untuk anak tu develop social skill. Kalau anak yang kalau anak yang masih umur tadika, kita masih lagi boleh tolong dia kan. Maksudnya kalau ada gaduh-gaduh ke, kita boleh jadi judge. Tapi bila anak sekolah rendah, dah tak ada orang nak jadi judge. So yang pembuli akan terus membuli, yang dibuli akan terus dibuli. Okay? Sebab tu dekat bahagian sosial ni, semakin ramai anak jumpa, semakin banyak orang yang dia bermain bersama, semakin bagus dia punya perkembangan sosial. Okey, seterusnya perkembangan bahasa untuk anak umur 8 tahun. Sepatutnya, okey, perkembangan bahasa ni, mak ayah kalau nak tengok anak tu ada lambat bercakap ke, ada masalah speech delay ke, kita tengok berapa panjang anak cakap. Ada banyak lah sebenarnya cara nak detect anak tu delay ke tak. Tapi salah satu dia yang paling senang adalah berapa panjang anak cakap. Okay, kalau anak umur 1 tahun, sepatutnya satu patah perkataan. Contohnya, nak ataupun mama. Umur 2 tahun, 2 patah. Nak makan. Umur 3 tahun, 3 patah. Nak makan nasi. 4 tahun, 4 patah. Nak makan nasi ayam. 5 tahun, 5 patah. Nak makan nasi ayam 1. 6 tahun, 6 patah kan? Nak makan nasi ayam 1 peha. 7 tahun dah makin panjang lah. Makin panjang nasi ayam tu kan. Mak ayah kalau nak periksa anak tu ada kelewatan perkembangan ke tak, tengok dekat berapa panjang anak cakap. Lepas tu lagi satu, kita tengok konsep juga. Okey, kalau umur 4 tahun, dia sepatutnya dah boleh tahu konsep. Dia dah tahu konsep warna, number. Maksudnya kalau kita cakap, kalau kita tanya dia nak berapa biskut, dia boleh cakap 1 biskut. Dia dah faham dah konsep-konsep tu. Tapi bila anak umur 8 tahun, sepatutnya dia dah boleh faham konsep posisi, kanan, kiri, sama, lain, waktu, cuaca, semua ni. So kalau mak ayah yang ada anak masa sekarang ni dekat tadika, boleh periksa juga anak dah boleh ke tak semua ni. Kalau dah boleh, kita dah pas lah, maksudnya nak masuk sekolah rendah tu dah ready dah. Okey, lepas tu
Okey, seterusnya kita pergi ke perkembangan kognitif. Bagi perkembangan kognitif ni adalah perkembangan berfikir. Okey. Disebabkan untuk bantu perkembangan anak, yang pertama memang mak ayah sendiri perlu ada insight. Perlu tahu anak tu normal ke tak, anak tu ada lewat perkembangan ke tak, anak tu okey ke tak. Yang pertama memang kena tahu. Okey, bila kita perasan anak tu ada kelewatan, kena rujuk cepat-cepat sebab dia akan drag. Macam contohnya macam tadi kan, perkembangan tadi. Bila kita tengok perkembangan, umur 4 tahun patutnya 4 patah, tapi kita cek anak baru 2 patah. So bila semakin anak membesar, semakin banyak dia nak kena catch up. Okey, jadi salah satu komponen yang kita perlu ambil kira juga adalah perkembangan kognitif. Kognitif ni adalah perkembangan berfikir, macam mana anak berfikir. Jadi perkembangan kognitif ada 4 stage. Perkembangan kognitif, yang pertama adalah stage sensory motor. Sensory motor ni semasa anak lepas lahir sampai umur 2 tahun. Sebab tu kan macam kalau perasan banyak saya pernah tak dengar pasal rangsangan sensori. Pernah dengar kan? Okey. So rangsangan sensori tu sebenarnya memang kenapa terapi ataupun doktor macam kita baca-baca ke memang encourage sensori kan. Reason dia sebab 2 tahun pertama 0 sampai 2 adalah fasa anak belajar menggunakan sensori motor. Sensori motor. Okey, semakin banyak rangsangan sensori yang dia dapat, semakin bagus sel-sel otak berhubung. Okey. So sebab tu macam anak yang umur 2 tahun ke bawah, kita kena banyak expose dia. Okey. Jadi sensory, kalau nak cerita pasal sensory, dia panjang lah sebenarnya sensory. So sensory ada 7 jenis. Sensory ada 7 jenis. Lalu orang tahu 5 je kan sensory. Sensory tu deria kita, deria. Biasanya orang tahu deria kita ada 5. Kalau kat sekolah pun kita belajar 5. Okey, boleh sebut tak dengan saya 5 sensory tu? Apa? Rasa, bau, dengar, lihat, lagi satu? Sentuh. Pandai. Okey, 5. Tapi ada 2 lagi tau sebenarnya sensory. Yang ni bukan six sense yang nampak benda tu. Okey, 2 lagi tu. Alamak, sorry. Okey, 2 lagi tu. Siapa tahu 2 lagi tu apa? Boleh angkat tangan? Tapi tak ada hadiah dah, nanti saya minta Puan Hanifah bagi hadiah. Cik, apa? Keseimbangan, bagus. Lagi satu. Lagi satu. Keseimbangan, deria keseimbangan, lagi satu. Deria sendi ataupun proprioception, deria sendi. So, untuk masa-semasa anak 2 tahun ke bawah, anak dia memang belajar menggunakan sensori. Sebab itulah kalau siapa yang ada baby kan, memang macam tadi anak umur berapa tadi yang langgar tu? 2. So anak yang umur 2 tahun ke bawah, memang normally dia akan seeking tau. Seeking, dia macam kalau dia nampak pasir dia nak pegang. Lepas tu dia nampak apa-apa mainan cili pun dia nak masuk mulut. Lepas tu kalau masa dia dah pandai merangkak, dah pandai jalan, dia akan nak panjat-panjat sofa, panjat kursi, mana-mana yang boleh dipanjat semua dia panjat. Okey? Lepas tu bukan tu je, dia suka dera kita juga. Dia dera kita tu dengan dia tengah baring, tiba-tiba dia hempak badan kita. Lari-lari, lompat-lompat badan kita, nak tidur pun susah. Okey? So sebenarnya kenapa anak buat semua tu? Sebab dia masih lagi memerlukan rangsangan sensori. Dia perlukan dia sebenarnya rangsangan sensori ni ada umpama makanan. Dia perlukan. Dan setiap anak dia ada tangki sensori yang berbeza-beza. Ada anak yang tangki dia kecil. Dia macam masuk mulut sikit dia cukup lah. Dah cukup. Ada anak yang tangki dia besar. Maksudnya kalau dia masuk mulut tu macam tak puas sampai 2 tahun. Semua benda masuk mulut sebab tangki dia besar. Okey, ada anak yang tu yang mulut lah, diri mulut. Ada anak yang dia pergi taman, hari-hari pun masih lagi aktif melompat-lompat kat rumah. Ada anak macam dia pergi taman seminggu 2 kali pun dah cukup kat rumah, dia boleh bertenang.
Okay. So, setiap anak tangki sensori berbeza-beza. Jadi, kalau kita perasan anak tu nampak macam dia tak puas-puas lagi, tangki dia tak penuh-penuh, kita jangan halang dia, kita jangan stop dia. Sebab bila kita stop, nanti dia punya sensori tu tak develop well. So bila tak develop well, dia akan effect masalah perkembangan yang lain. So macam kes masalah anak yang masuk mulut tu kan, selagi anak tak puas masuk mulut, penuh tangki dia tu, selagi tu dia takkan stop masuk mulut. So kena rangsang, maksudnya selagi boleh masuk mulut, selagi benda yang masuk mulut tu selamat, boleh. Nanti dia akan stop dengan sendirinya. Okey, saya nak tanya mak ayah kat sini, kalau yang masuk mulut tu biasanya umur berapa anak stop? Dan boleh cikgu ke? Tak ada. Okey, puan, anak anggaran umur berapa dia stop masuk mulut? 2-3 tahun. Puan? 2-3 tahun kan? Yes. Okey. Yang untuk skill masuk mulut pula. Untuk rangsangan masuk mulut, rangsangan sensori kat mulut ni, dia normal dan paling sihat adalah daripada baby sampai 2 tahun. Baby sampai 2 tahun adalah normal untuk anak tu masuk benda dalam mulut, semua benda. Okey, kalau ada kes juga yang anak tu dia tak masuk mulut, daripada baby dia tak ada masuk mulut. So bila tak ada masuk mulut, akan ada risiko-risiko, iaitu masalah speech, masalah kiki kita memilih makan, and then ada masalah oral motor. So bila dia semakin membesar, dia ada risiko untuk dia pelat juga. Sebab tu macam kalau selalunya orang ramai parents yang saya jumpa, yang bila anak tak masuk mulut, dia akan macam bangga tau. Dia bukan jadi mengetik. Dia dulu tak mengetik. Lepas tu bila saya explain, disebabkan dia tak mengetik, dia jadi speech delay, dia jadi fikir kita, parents tu macam, oh ya ke? Maksudnya info ni ramai parents tak tahu. Okay? Sebab tu masa 2 tahun pertama, memang paling wajib, paling penting adalah rangsangan sensori. Sebab dia belajar, otak dia berhubung menggunakan sensori dia. Bila dia umur 2-7, dia dah pergi ke pre-operational stage. Maksudnya dia dah faham. Dia dah faham apa tu, dia dah faham konsep bahasa. Kalau kita kata, kalau umur 2 tahun ke bawah ni, kalau kita kata cili tu pedas, dia tak nak percaya cakap kita tau. Dia makan je cili tu, sos tu dia makan je. Sebab dia guna sensori untuk belajar. Kalau dia tak rasa pedas, dia tak percaya cakap kita. Okey? Tapi bila umur 2-7, bila kita kata benda tu pedas, benda tu bahaya, dia dah faham dah. Okey, itu maksudnya 2-7 ni lah. Sebab tu siapa yang ada anak 2-7, sangat penting untuk kita sentiasa social story dengan anak. Kita kena reasoning. Kenapa benda tu pedas? Okey, pedas apa jadi? Okey, kenapa tak boleh main masa hujan? Nanti kena petir. Petir apa? Petir tu apa? Kenapa tak boleh main masa petir? Sebab bahaya. Bahaya apa? Kenapa bahaya? Semua kita kena cerita supaya bukan sahaja anak tu berkembang, bukan sahaja anak tu dengar cakap kita, behavior dia bagus, tapi dalam masa yang sama, perkembangan otak pun berhubung juga. Masa 2-7 paling penting kita kena banyak bercerita dengan dia. Semakin banyak kita bercerita, semakin bagus sel-sel otak dia berhubung. Okey, tapi bila anak dah umur 7-11 tahun, dia dah pergi stage concrete operational stage. Concrete operational stage ni pula, dia punya perkembangan otak tu dia dah semakin berkembang. Okey. Jadi kalau macam masa dia 2-7, kalau kita buat eksperimen kat air kan, air tu satu cawan gemuk, satu cawan tinggi. So kalau kita kata mana yang lagi banyak, tapi paras air dia sama. So kita tanya anak mana yang lagi banyak. Kalau masa anak 2-7 tu, dia akan cakap yang kurus tapi tinggi tu banyak. Tapi kuantiti dia sama sebenarnya, tapi dia akan rasa macam yang tinggi tu yang banyak. Tapi bila dia umur 7-11, dia dah tahu dah, oh sama je dua-dua. Cuma yang ni keluasan dia besar, yang ni keluasan dia kecil. Okay?
Sebab tu masa umur 7 sampai 11 ni adalah waktu untuk kita develop otak yang jadi macam-macam subjek. Sebab tu macam formal education, pergi sekolah, belajar membaca, mengira, membaca, menulis, berfikir, KBKK semua tu adalah paling penting semasa 7 sampai 11. So waktu tu dia dah sel-sel otak tu dah berhubung dan dia boleh terima input tu. Okey, so saya ada video sebenarnya untuk jelaskan tentang perkembangan kognitif. Cuma boleh? Okey, boleh tengok kat sini video sekejap je, 2 minit macam tu, tentang perkembangan kognitif, perkembangan berfikir. Sampai tak tahulah. Sini. Four stages of cognitive development. First, the sensory motor stage. Second, the pre-operational stage. Third, the concrete operational stage. And fourth, the formal operational stage. Only once we have gone through all the stages, at what age can vary, we are able to reach full human intelligence. Okey, boleh pergi jalan. 1. The sensory motor stage, ages birth to 2. In the sensory motor stage, we develop through experiences and movement our 5 senses. Our brain wants to see, hear, smell, taste and touch as much as possible. First, we start with simple reflexes, and soon after, we develop our first habits. From 4 months old, we become aware of things beyond our own body, and then as we get older, we learn to do things intentionally. A key milestone is the development of working memory, or in Piaget terms, our realization of object permanence. Before that, our mum can show and then hide a teddy, and we would think it's gone. After, we understand that objects continue to exist, even when we can't see them. We start becoming curious about everything. We want to smell flowers, taste food, listen to sounds, and talk to strangers. To explore more, we move. We learn to sit, crawl, stand, walk, and even to run. This increased physical mobility consequently leads to increased cognitive development. But we remain egocentric, meaning we can perceive the world only from our own point of view. 2. The pre-operational stage, ages 2 to 7. Our thinking is mainly categorized through symbolic functions and intuitive thoughts. We have lots of fantasies and believe objects are alive. As we are not able to apply specific cognitive operations, Piaget calls this stage pre-operational. We learn to speak and understand that words, images and gestures are symbols for something else. When we draw our family, we are not concerned about drawing each person to scale, but rather with their symbolic meanings. We love to play pretend, which allows us to experience something new and learn a lot. At around age 4, most of us become very curious and ask many questions. We want to know everything. We can call it the birth of primitive reasoning. Piaget calls it the intuitive age, because while we realize that we have a vast amount of knowledge, we have no idea how we acquired it. Our thinking in this stage is still pretty egocentric. We think others see the world like we do, and still don't understand that they see it differently. 3. The concrete operational stage, ages 7 to 11. We finally discover logic, and we develop concrete cognitive operations, such as sorting objects in a certain order. One example of this is inductive reasoning, which means that if we see someone eating a cookie, we can draw a conclusion and then make a generalization. And we now get the concept of conservation. We understand that if we pour orange juice from a normal glass to a taller one, the amount stays the same. Our younger sister will pick the taller glass, thinking she gets more. By the same logic, we only now can understand that if 3 plus 5 equals 8, then 8 minus 3 must equal 5.
our brain learns to rearrange our thoughts, to classify and build concrete operational mental structures. For example, we now know that we can reverse an action by doing the opposite. Excited by our new mental abilities, we apply them in conversations, activities, when we learn to write, and in school. As a result, we get to know ourselves better. We begin to understand that our thoughts and feelings are unique and not necessarily those of others. That means that we learn to put ourselves in someone else's shoes. Or the formal Okey, so kalau tengok video tadi, saya tertarik dengan yang masa anak umur 4 tahun. Siapa ada anak umur 4 tahun? 4 sampai 5. Ada So, bila anak umur 4 tahun, biasanya dia akan mula banyak tanya. Dia tanya semua benda, kenapa, apa, semua tu kan. Sebab tu umur 4 tahun, sepatutnya anak boleh tanya 5 W1H tu sepatutnya anak dah tanya. Apa, mana, bila, apa lagi? Apa, mana, bila, siapa, kat mana, kenapa? So umur 4 tahun tu, kalau anak masih belum tanya banyak 5W1H tu, kemungkinan besar dekat kognitif ni ada masalah juga. Okay? So dekat bahagian kognitif ni, kenapa saya masukkan juga dalam topik hari ini? Sebab bila anak ada kelewatan dekat bahagian kognitif, anak ada kelewatan dekat perkembangan, memang akan mempengaruhi perkembangan pendidikan juga, perkembangan dekat sekolah. Okay? Sebab ada satu kajian ni, ini kaitan speech delay lah. Speech delay, ada kajian bila anak umur bila anak umur 3 tahun, anak tu kalau dia ada kelewatan perkembangan pemahaman bahasa, maksudnya dia delay cakap, dia delay faham juga. Kalau yang delay cakap, yang faham dia okey, yang kognitif ni tak ada masalah. Tapi kalau dia delay cakap, faham pun dia tak faham ikut umur dia, kalau ikut kajian tu, kemungkinan besar dia akan ada masalah pembelajaran bila umur 8 tahun. Maksudnya 8 tahun tu ada risiko untuk dia ada masalah membaca, menulis, mengira. Okay? So, ada kajian lagi. Kajian tu panjang tu sebenarnya. So, yang tu speech delay kan. Bila speech delay, dia akan efek pembelajaran membaca, menulis, mengira masa umur 8 tahun. Lepas tu, bila 8 tahun, dia tak boleh membaca, mengira, menulis, dia akan ada kajian tu, dia mempengaruhi sama ada anak tu habis sekolah ke tak. 17 tahun, 18 tahun tu dia akan mempengaruhi sama ada anak tu boleh grad sekolah ke tak. Bukan grad lah, habis sekolah ke tak, SPM ke tak. Sebab tu perkembangan anak ni adalah daripada awal lagi. Kalau ada kelewatan, cek awal-awal lah. Okay, so kita pergi ke perkembangan, balik. Kita pergi ke faktor yang mempengaruhi perkembangan. Okey. So faktor yang mempengaruhi ini ada 6. Okey, saya tak cerita panjang sangatlah sebab saya risau tak cukup masa. Okey, yang faktor yang mempengaruhi perkembangan ni number 1 memang perkembangan rangsangan sensori. Kalau 2 tahun pertama anak tak dapat rangsangan sensori, dia drag, tangki tu tak penuh sampai umur 8 9 tahun, dia akan ganggu perkembangan. Maksudnya macam masuk mulut tadi kan. Kalau umur 2 tahun patutnya dah stop. Tapi anak kita tu umur 5 tahun masih lagi masuk mulut barang, mainan-mainan masuk mulut. Okay, so bila dia ada masuk mulut lagi, kemungkinan memang akan efek perkembangan speech, semua tu akan affected lah. So sebab tu faktor yang mempengaruhi number 1 memang rangsangan sensori. Jadi mak ayah yang siapa ada anak umur 2 tahun, rangsang sensori cukup-cukup masa umur 2 tahun. Dia nak panjat tapi kita kena tengok dia. Maksudnya kita kena apa yang anak perlukan, apa yang anak explore tu sebenarnya dia perlukan sebenarnya. Bukan dia sengaja nak masuk mulut, bukan sengaja nak panjat-panjat. Sebenarnya benda tu untuk perkembangan diri dia sendiri. Okey, number 2 adalah faktornya gadget. Okey, yang gadget ni ada kajian umur setahun 6 bulan
setiap 30 minit anak tengok handphone ke TV akan meningkatkan 49% masalah speech delay. Okay? So, mak ayah yang ada anak umur setahun 6 bulan, 18 bulan, kena pantau betul-betul gadget. Kita susah-susah dahulu lah, maksudnya 18 bulan masa dia baby tu, kita susah-susah dahulu melayan dia membebek, melayan dia nak panjat, melayan dia masuk mulut. Tapi bila dia dah pandai cakap, dia dah pandai jalan, kita akan lebih mudah sebenarnya. Okay. So yang kedua memang gadget lah. Gadget ni memang ada kajian, dia akan effect speech delay. Dia akan ganggu masalah speech. Lepas masalah speech, masalah 3M. Lepas masalah 3M, masalah habis pula getah. Okay, yang ketiga faktornya adalah serve and return interaction. Okay, serve and return interaction ni adalah bila anak tu buat sesuatu, kita respon. Maksudnya kalau macam contoh anak tu tunjuk mana-mana kan, kita tengok. Yang tu adalah serve and return interaction. Kalau anak kurang dapat serve and return interaction tu, maksudnya macam anak ni kan, dia macam mami tengok tu, lepas tu kita pun buat dono. Sedapnya makanan ni, betul, kita pun buat dono tengok phone. Okay? So dia akan effect dia punya circuit dekat otak. Sel-sel otak tu dia akan terblok. So bila terblok, dia akan ganggu dia punya perkembangan otak juga. Sebab tu kalau anak yang umur 4 tahun tadi, yang duk tanya-tanya apa, mana, bila semua tu, kalau boleh selagi kita boleh jawab, kita jawab. So kalau kita tak jawab, satu masa nanti risau dia akan jadi dah tak tanya. Okay? Seterusnya number 4 adalah masalah tingkah laku. Okay, apa kaitan masalah tingkah laku dengan perkembangan? Okay, masalah tingkah laku ni dia akan ganggu perkembangan bila dia dah efek pemakanan juga. Contohnya anak tak nak makan nasi, dia nak makan biskut. So hari-hari kita bagi makan biskut. So dia akan ganggu perkembangan. Ataupun kita suruh dia pakai baju seluar sendiri, tapi anak tu dia tak nak, dia mengamuk, dia suruh kita yang buat. So kita pun buatkan sampailah dia besar, dia akan ganggu perkembangan juga. Okay? Sebab tu kalau boleh, mana yang part yang urus diri tu, yang tahap mana yang dia sepatutnya boleh buat, kita kena tekankan dekat situ. Dia kena belajar juga, dia kena buat juga. 8 tahun kena kemas buku sendiri, tak boleh malas-malas, dia kena buat. Sebab semakin banyak otak dia bergerak, berfikir, buat kerja, mengemas, semua tu semakin bagus untuk pembelajaran dia juga dekat sekolah. Okey. Yang kelima, faktor pemakanan. Okey. Yang pemakanan ni, saya pernah jumpa kes yang ekstrim tau. Yang ni memang paling ekstrim lah yang pernah saya jumpa. Dia umur 4 tahun, dia cuma makan jajan je. Dia tak makan nasi. 4 tahun tu dia minum susu. Dia punya makanan ruji dia adalah susu dengan jajan. Susu umur 4 tahun tu sehari 20 botol. Yang ni paling ekstrim lah. Macam macam ni perut dia boleh muat 20 botol susu kan? Yes, tapi memang dia minum sehari 20 botol. Badan dia besar, tak nampak macam anak yang ada masalah makan. Badan dia semangat. So kita expect macam dia makan banyak lah kan, tapi tak. Dia minum susu 20 botol. Bila dia pergi kedai-kedai macam kalau dia jalan-jalan kat shopping mall, ada 7-Eleven ke, ada My News ke, yang ada jajan-jajan gula-gula coklat tu, dia dah tak pandang belakang, dia akan lari sepelaju yang mungkin. Dia ambil je terus jajan tu, dia terus lari. So parent macam ni nak buat kan, macam baru datang sini tiba-tiba takkan dah lah nak keluar tak bayar kan. So dia parent pun bayarlah jajan tu. Okay, so bila saya periksa anak tu, dia bukan sahaja masalah makan, tapi masalah tingkah laku yang serius juga. Masalah tingkah laku tu sampaikan atuk nenek pun kena pukul dengan dia, kena sepak, kena balik barang. Umur 4 tahun tau. Waktu masa sesi terapi dengan saya cakap dekat parents, Puan rasa Puan takut ke dengan anak? Ada tak rasa takut? Macam bila anak mengamuk, balik barang ke. Masa sesi dengan saya tu ekstrim tau. Dia macam saya ada whiteboard.
dia berani whiteboard tu dia macam hempas kat saya. 4 tahun tau. Saya macam merah dah mendidih dah. So saya tanya kat parent, puan bila anak buat macam tu, anak nampak kedai, macam nampak kedai runcit tu, bila anak ambil makanan tu lari, puan rasa takut tak? And parents tu kata dia memang takut dengan anak dia. Dia takut, dia ada ketakutan yang anak dia tu mengamuk. So anak tu dia guna ketakutan parent tu untuk buat lagi. So macam nenek atuk pun takut dia mengamuk, takut dia nangis, takut dia mengamuk. So bila dia nenek atuk pun takut, parent pun takut. Bila parent marah anak, nenek dengan atuk backup jadi penyelamat. Jadi backup jadi penyelamat dunia anak tu. So behavior issue tu memang teruk, sangat teruk. Bagi saya kira ekstrim lah kalau dia dah pandai, dia dah boleh nak baling, boleh jatuhkan perabot dekat orang lain, orang baru. Benda tu memang kira ekstrim. So apa yang saya buat, saya beritahu kat parents, yang pertama puan kena tukar mindset, jangan takut dengan anak. Puan adalah ketua kepada anak, bukan anak ketua. Okay, so bila tukar macam tu, lepas tu saya gunakan parents sebagai tebusan saya. Masa sesi terapi tu saya guna parents tau sebagai tebusan. Maksudnya saya ni lebih tinggi daripada parents. Saya kena buat mindset macam tu. So bila masa sesi terapi, bila setiap kali anak campak barang je, saya minta parents keluar. Okay, puan cik keluar sekejap. Lepas tu saya pun kemas, ambil. Ulang. Setengah jam lah ulang, dia mengamuk. Saya sebut benda sama je. Lepas tu dia nangis sebab parent dia kena keluar lah. Dia rasa macam saya dah menjadikan tebusan, parent dia jadi tebusan. So alhamdulillah berjaya. So kes tu bila tingkah laku dah settle, masalah tingkah laku, maksudnya anak dah mendengar, anak dah rasa parents tu sebagai ketua dia, atas daripada dia, barulah perkembangan dia tu improve. Speech baru improve, makan, dah tak berlari kat luar, semua tu. So sebab tu yang tingkah laku ni nampak macam remeh kan, tapi kita kena firm juga dengan anak. Masa kecil lah kita boleh firm. Kalau ada yang memukul ke, baling lantai ke, yang baling barang kat kita, selagi dia kecil kita kena kawal. Kalau dia semakin besar, dia dah tak boleh nak dukung dia, nak pegang badan kuat-kuat kan dah tak boleh dah. Okay? So sebab tu salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan memang masalah tingkah laku, pemakanan, dan yang terakhir sekali gangguan perkembangan. Okay. Untuk gangguan perkembangan, kejap nanti saya share. Tapi yang ni adalah skrin So mak ayah yang ada anak umur 18 bulan, anak yang 18 bulan ke bawah, sepatutnya kosong waktu untuk anak tu tengok skrin, handphone ke TV. Kalau terpaksa, biasalah kalau macam siapa yang suri rumah, lelaki anak tu jenis melekat dengan kita kan, so susah sikit, mungkin kena guna skrin. Kalau perlukan bantuan skrin untuk tenangkan anak, untuk tak mengganggu kita bila kita buat benda-benda bahaya, tengah masak ke apa, cuba buka rancangan yang bosan. Yang lagi paling bosan lagi bagus untuk anak. So sebenarnya Didi and Friend, Omah Hana, apa lagi? BP ke, semua tu tak sesuai tau untuk anak umur 18 bulan ke bawah. Didi and Friend, kita rasa nursery rhyme, Coco Melon, apa lagi nursery? Super Simple Songs. Semua tu tak sesuai untuk bayi yang umur 0 sampai 18 bulan. Kenapa? Sebab Didi and Friend, Omah Hana, Coco Melon, dia punya visual dia terlampau menarik. Colourful kan, colour macam disco sikit, colour striking. Lepas tu suara dia pula terlampau menarik juga, lagu-lagu, rhyme. So kita pula kalau compare yang Coco Melon, Didi and Friend, macam Didi tu kalau compare dengan kita kalah lah. Betul tak? Kalau ada Didi, lepas tu ada kita kat sebelah, memang nak tengok Didi lah. Sebab Didi lagi cantik, lagi sedap suara dia kan.
So, sebab anak yang 2 tahun ke bawah, ingat 2 tahun ke bawah dia belajar menggunakan sensory kan, dia. So dia akan prefer pergi dekat yang cantik, yang sedap, yang menarik. Memang confirm kita kalah lah. Okay? Sebab tu 18 bulan tak boleh. Patutnya tak boleh lah. Tapi kalau nak buka juga, buka yang baby TV. Buka baby TV kalau siapa nak buka zikir ke, ataupun orang mengaji ke, semua tak ada masalah. Yang penting kena benda tu tak colourful sangat, tak laju sangat, tak sedap sangat. Okay? So kat sini lah, baby sampai 18 bulan. Bila anak umur 18 sampai 2 tahun, maksimum adalah 1 jam. Sebenarnya setengah jam, paling elok setengah jam lah kalau yang 2 tahun ke bawah. 2 sampai 5 tahun sebenarnya paling elok 1 jam. Tapi dia tulis kat sini 0 sampai 3. Sebab 0 sampai 3 tu sebab 2 jam tu weekend. Macam tambah 2 jam tu weekend lah. Weekend boleh lebih sikit. Okay, bila dah umur 6 sampai 17, maksimum 2 jam sahaja sehari. Kita dewasa pun sebenarnya maksimum 4 jam. Okay. So ini adalah yang dicadangkan oleh American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2022. Okey, seterusnya yang tadi saya cerita tentang gangguan perkembangan. Untuk gangguan perkembangan ada banyak tau sebenarnya. Okey. Dyslexia, autism, ADHD, developmental language disorder, TIC, intellectual disability, dyscalculia, memang banyak. Cuma apa yang saya nak tekankan adalah dekat bahagian, sebab kat sini ramai yang dah anak yang dah 5 tahun ke atas kan, yang masuk tadika semua tu. Saya terangkan sikit-sikit. Untuk mak ayah yang perasan anak yang ada masalah membaca, menulis, contohnya kalau dia menulis tu, kalau dia menulis nampak terbalik-terbalik semua tu kan, ataupun mengira terbalik-terbalik, dia tulis, cara dia menulis pun terbalik, susah nak membaca semua tu, maksimum adalah umur 8 tahun. Kalau 8 tahun masih lagi tak boleh, boleh rujuk terus terapis ataupun pakar lah nak tentukan anak tu ada masalah pembelajaran ataupun tidak. Okey, apa beza masalah pembelajaran dan masalah IQ, intellectual disability ni adalah siapa yang anak yang ada masalah pembelajaran, disleksia, dyscalculia, dysgraphia, tak semestinya ada masalah rendah IQ. Okey? Cuma tu dia ada beza. Sebab tu kalau anak yang ada masalah kat sekolah, yang masalah membaca, duduk kelas belakang ke apa, tak semestinya dia ada masalah IQ. Sebab tu kalau orang-orang yang kita tengok kan, kadang-kadang ramai orang yang ada masalah disleksia, yang masalah pembelajaran ni, bila dah besar dia boleh berjaya ikut bidang yang dia nak tu. Okay, so jangan rasa sedih lah maksudnya. Sebab IQ ni dia beza. Intellectual disability ni adalah IQ dia rendah. Sebab tu kalau anak ada masalah dekat sekolah, boleh check IQ, boleh check dia punya pembelajaran. Dia beza lah dua tu. Okey, yang ni pula adalah masalah pembelajaran spesifik. Dia ada banyak tau sebenarnya. Cuma untuk yang untuk yang masalah pembelajaran ni, dia ada 3 lah yang paling famous yang di kalangan kanak-kanak kan. Yang 3 ni, yang pertama autism. Okey, autism ni kalau nak tengok anak ada tak, dia ada 3 ciri utama. Kalau ada 3 ciri ni baru dia consider ada autism. Okey, 3 tu yang pertama ada masalah sosial. Yang ni memang anak yang ada autism, dia yang pertama ada masalah sosial, eye contact, tak pandai berkawan, tak boleh tengok emosi semua tu. Yang kedua masalah communication, masalah speech delay. Yang ketiga perbuatan berulang. Okey, yang tu autism. Dia ada 3 ni baru dikira autism. Okey, yang kedua ADHD. ADHD ni dia ada 3 juga ciri utama, ciri wajib. Yang pertama ada masalah hyperactivity. Hyperactivity ni dia aktif sangat. Kalau aktif tu dia aktif di semua tempat, semua tempat, semua orang, semua situasi. Di mana-mana dia aktif. Dia tidur je dia tak aktif. Yang tu hyper. Kalau lain dengan budak aktif lah. Okey, yang kedua inattention, masalah fokus. Dia susah nak fokus.
Okay, kalau mak ayah nak kira fokus anak tu normal ke tak macam kita rasa normal ke tak anak fokus ni kan. Nak kira fokus tu, kira 1 tahun 3 minit. Maksudnya kalau anak tu 5 tahun, minimum 15 minit dia fokus. Kalau kurang daripada 15 minit, dia boleh duduk buat homework ke, belajar dengan kita, kemungkinan besar dia ada masalah fokus. Okay, yang ketiga, masalah impulsivity, yang ni ADHD tadi. So ADHD yang ketiga, impulsivity ni adalah masalah dia mood swing, senang trigger, macam sikit, macam mula-mula dia happy kan, dia pak, dia mengamuk. So itu impulsivity. Itu lain dengan perempuan tak, wanita lain sikit. Wanita impulsivity tu dah lain sikit lah. So yang ni kanak-kanak, kalau ada tiga-tiga ni, baru kira ada ADHD. Okay, yang dyslexia pula, sekejap saya tengok time. Dyslexia, macam tak sempat tunjuk video. Okay, dyslexia pula, dia ada banyak jenis. Cuma kalau mak ayah perasan anak ada masalah pembelajaran kat sekolah, 8 tahun kena check dyslexia tu. Okey, kita pergi terus ke topik yang ketiga. Sebenarnya secara tak langsung tadi, masa kita periksa perkembangan, kita tengok faktor-faktor tadi tu, secara tak langsung saya dah cerita tentang cara merangsang kan. Okey, so untuk merangsang perkembangan, yang saya nak share adalah dua jenis, untuk dua cara teknik ataupun teknik untuk rangsang. Yang pertama, kita bantu skill anak. Make sure anak tu develop ikut umur dia, skill macam yang 5 aspek tadi kan. Motor halus, motor kasar, bahasa, sosial, lagi satu, pengurusan diri. Make sure anak on track dan kita stimulate dia. Yang kedua, untuk bantu pembelajaran, yang kedua kita rangsang dia punya fungsi eksekutif. Okey. So, fungsi eksekutif ni, okey, nanti saya share ke sini. Kita pergi ke skill dulu. Okey, untuk merangsang skill motor kasar. Motor kasar ni, konsep untuk rangsang motor kasar ni adalah kita buat aktiviti yang menggunakan otot besar. Okey, kalau anak ada masalah yang perkembangan motor kasar ni, kalau anak tu tak boleh bergayut, kan? Macam dekat makibar tu, kita suruh dia bergayut, dia tak kuat lah. Sikit je dia dah jatuh, tak boleh bergayut. Kebanyakannya akan ada masalah pegang pensel juga. So itu skill bergayut sangat penting untuk kita stimulate anak. Sebab tu kalau perasan kan, normally anak akan bergayut sendiri tanpa disuruh. Contohnya umur 3-4 tahun tu, kalau kita beratur kan, macam contoh kalau pergi IKEA ke, kan ada, ataupun kat kantin sekolah ke, kan ada macam palang yang halang tu kan. Biasanya dia akan sendiri lah bergayut kat situ kan. So bergayut sangat bagus untuk perkembangan motor kasar. Secara tak langsung kita bantu dengan motor halus juga. Okay? So konsep untuk rangsang motor kasar ni yang otot besar. Kalau bersukan, kalau kita rajin bersukan, bolehlah main bola sepak yang berkumpul berpasukan kan. Bola sepak, bola jaring, main bola besar, bola kecil, semua baguslah. Lepas tu berenang, basikal, lompat, lari, taman. Tengok macam dah penat lah. Okay, so kena banyak-banyak. Yang paling bagus bawa je lah dia pergi taman. Kalau bawa pergi taman, saya selalu suggest mak ayah yang ada anak umur 12 tahun ke bawah, kalau boleh bawa anak pergi taman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Sampai umur 12 tahun tau. 12 tahun kita target 3 kali seminggu pergi taman. And then setiap kali pergi taman tu, kita kalau boleh kita biar anak main dalam sejam atau 2 jam, baru dia cukup. Lain lagi kalau anak yang kebanyakan anak lelaki dia punya tangki sensori dia lebih sikit. Dia kena, kalau nampak anak tu mengamuk, macam tak boleh kontrol emosi dia, sikit-sikit trigger. Lepas tu kita nampak anak tu kurang fokus dekat sekolah, sikit-sikit kita suruh lupa semua tu kan. Bawa dia pergi fizikal. Sebab ramai orang ingat, kalau kita nak tingkatkan fokus anak, kita suruh dia duduk. Betul tak? Macam anak tu kat sekolah cikgu komplain tak fokus. Lepas tu kita rasa
Oh, nak tingkatkan fokus dia, kita suruhlah dia duduk itu buat latihan, pergi tuition dengan dia kan. Tapi tak tahu sebenarnya. Nak tingkatkan fokus anak, kita kena tingkatkan pergerakan dia. Semakin banyak pergerakan anak, semakin banyak anak bergerak, semakin tinggi fokus dia, semakin lama dia boleh fokus. Okey? So ini motor kasar. Seterusnya motor halus. Perkembangan motor halus ni kalau nak rangsang, kita guna otot kecil. Selalunya guna tangan lah, tangan dengan cara menulis, melukis. Okay, semakin anak membesar, sepatutnya semakin kecil mainan dia. Kalau main Lego masa kecil, masa kecil-kecil dulu Lego dia besar ni, tapi bila dia dah semakin sekolah rendah, Lego dia dah kecil macam ni dah patutnya. Okay, so bila dia main kecil-kecil tu boleh rangsang dia punya perkembangan motor halus juga. So yang perkembangan motor halus ni, kalau mak ayah ada perasan anak tu tulisan tak cantik, lukis tak cantik, tangan tak berseni, buat apa-apa cuai, makan sepah lagi, semua tu kan, banyakkan aktiviti dekat sini. InsyaAllah boleh bantu dia punya yang itulah, menulis, melukis, yang guna kecil-kecil ni kan. Lagipun kalau anak tulisan tak cantik, banyakkan buat aktiviti ni, jangan banyakkan menulis. Sebab lagi banyak dia menulis, lagi stres dia menulis. Okay, so kena banyakkan aktiviti yang kita buat fun-fun lah sikit, buat gelang ke, apa-apa lah. Okey, yang ketiga, perkembangan bahasa. Cara nak rangsang perkembangan bahasa ni senang je. Banyakkan borak je dengan dia. Borak dengan dia. Lepas tu boleh debate dengan dia ke, discuss. Mungkin kita boleh set minggu ni tema space. So minggu ni kita borak pasal space, suruh dia research, Google. Okay, kalau anak-anak yang dah sekolah rendah, dah boleh expose dengan internet, Google, YouTube ke. Okay, suruh dia search sendiri. Benda tu boleh rangsang dia punya perkembangan otak dan bahasa juga. Okey, yang keempat, perkembangan pengurusan diri. Untuk urus diri ni senang je. Yang penting bagi dia buat sendiri. Okey, lepas tu kerja rumah. Yang bahagian kerja rumah ni saya nak share sikit. Ada kajian dilakukan kepada orang-orang yang berjaya. Yang kategori orang berjaya tu saya tak pastilah, saya tak ingat. Tapi kajian tu dilakukan kepada orang-orang yang berjaya. So researcher ni dia nak cari apa persamaan di antara orang-orang yang berjaya ni. So apa yang didapati, ramai orang ingat orang-orang yang berjaya ni mungkin sebab mak ayah dia kaya ke, sebab parent dia hantar pergi tuition awal ke, pergi mana-mana ke, tak. Sebenarnya persamaan antara orang-orang yang berjaya ni adalah dia masa daripada kecil dia buat kerja rumah. Maksudnya parents tekankan kerja rumah, bukan kerja rumah sekolah tu tau. Kerja house chores tu, chore. Dia buat basuh pinggan, basuh baju, kemas rumah, mop, kemas katil sendiri semua. Okey, sebab tu mak ayah kalau kat rumah kan yang ada anak yang 7 sampai 12 tahun, even kalau sekolah rendah pun tekankan yang kerja rumah ni. Sebab sangat-sangat penting. Okey, yang kedua, jadual, penjagaan dari pengurusan masa, semua tu boleh rangsang lah, cara rangsang urus diri. Yang kelima, perkembangan sosial. Ni saya dah cerita tadi kan, banyakkan main, bagi anak main. Kalau umur 4 tahun, 5 tahun, sepatutnya dah boleh main board games. Sebab sekarang kan, sekarang ni saya rasa macam game-game yang indoor ni kan, game-game tradisional ni nampak macam kurang sikit kan. Sekarang banyak anak main Roblox, main game dekat phone. Tapi sebenarnya paling bagus adalah kita main bersama anak. Macam umur 4 tahun dah boleh main game snake and ladder dah dengan anak. Benda tu boleh develop banyak sangat skill. Skill social, skill untuk dia terima dia kalah, skill turn taking, bergilir-gilir. Yang tu banyak budak-budak sekarang lacking. Kalau kita mak ayah kan yang tahu pasal benda ni and kita buat, insya-Allah anak kita boleh jadi menyelah di masa akan datang, insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi ke fungsi eksekutif. Okey, fungsi eksekutif ni kalau bahasa English dia executive function. Kalau bahasa Melayu fungsi eksekutif. So
cara untuk rangsang fungsi eksekutif ni, fungsi eksekutif ni adalah CEO of the brain. CEO of the brain. So maksudnya kalau kita rangsang dekat executive function ni, InsyaAllah anak tu boleh, bila anak tu boleh berfikir, dia boleh, apa-apa benda dia boleh berfikir dengan waras. Sebab tu yang fungsi eksekutif ni kita kena rangsang paling bagus masa anak sekolah rendah. Bila anak dah umur 12 tahun ke atas, dia dah masuk sekolah menengah, dia punya apa yang kita ajar dia, apa yang kita cakap dekat dia tu dah tak masuk sangat. Betul tak? Dia macam, dia dah pergi ke level lain. Umur 12 tahun ke atas, kita dah tak ada kuasa sangat nak ubah anak. So masa sekolah rendah, masa anak tadika ni lah waktu yang kita boleh bentuk, boleh lentur lagi anak. Sebab tu yang saya masukkan juga fungsi eksekutif ni. So fungsi eksekutif ni ada 7. Kalau ada tak ada soalan boleh angkat tangan terus tau. Okey, yang 7 ni, yang pertama perancangan dan organisasi. Okey, yang perancangan dan organisasi ni adalah macam mana anak tu nak fikir, nak merancang projek, merancang masa dia, semua tu kan. Jadi apa yang kita boleh buat dengan anak, kita buat aktiviti, selalu buat aktiviti dengan anak. Kita tak payah keluar kos pun. Kita guna apa benda yang kita selalu buat kat rumah. Contohnya kerja-kerja rumah. Okey, hari ni kita nak kemas rumah. So suruh dia tulis kerja apa yang dia kena buat. Kemas buku, lepas dah siap, buat apa, kemas baju pula, vacuum bilik dia, kemas katil. Semua tu secara tak langsung boleh rangsang dia punya komponen ni juga, perancangan dan organisasi. Okey, lepas tu projek jangka panjang ni pula, kita boleh encourage anak untuk, kita kata macam ni contoh anak saya kan, anak saya dia suka menulis buku, dia suka menulis, dia suka buat buku cerita dia sendiri. So kita bagi dia projek. Okey, so kita kata kat dia by 3 bulan buku tu dah siap. So dia boleh rancang sendiri masa dia, timeline semua tu kan. Ni bagus untuk even dia dah besar macam kita lah, kita orang dewasa pun sangat bagus. Kita ajar dia, encourage dia daripada awal. Okey, yang kedua, kawalan impuls ataupun kontrol lah. Macam mana dia kontrol diri dia. Yang dekat kawalan impuls ni, saya perasan ramai budak yang anak-anak yang dah sekolah rendah, dia ada masalah dekat sini. Yang dia tak boleh kalah. Tengok kawan menang, macam contohnya masuk pakaian beragam, dia tak menang, dia dah menangis. Dia tak boleh terima kalah dan menang tu. Frustration tolerance tu tak kuat. So sebab tu dekat bahagian sini kan, kita kena banyak juga main dengan anak game-game. Sebenarnya paling bagus main game lah sebenarnya dengan anak. Macam permainan yang menguji kesabaran. Contoh, siapa boleh bagi contoh? Apa permainan yang menguji kesabaran? Macam masuk kereta, dia pakai sibet sama paling cepat. Boleh juga. Bila dia kalah, mengamuk lah. Siapa masuk kereta, kalau masuk kereta, siapa yang pakai sibet paling cepat dia menang. Bagus juga yang tu. So benda tu boleh develop. Kalau dia kalah, dia kena usaha lah. So maksudnya dekat sini, kalau latihan pernafasan, beri pilihan dan pernafasan, batasan ni semua, kita main dengan anak. Bila dia kalah, kita kena cerita kat dia. Kalau dia kalah, dia kena buat apa? Menangis? Menangis tu boleh, tapi kalau dia kalah, dia nak kena buat apa? Dia kena usaha. So kita kena ajar dia action plan. Kadang-kadang anak ni dia tak terfikir. Dia tak terfikir, dia kalah tu end kat situ, kalah. Tapi sebenarnya ada caranya untuk next tu macam mana kan. Lepas tu yang ketiga komponen memory kerja, working memory. Working memory ni kita kuatkan memory dia. So kalau nak main working memory ni, pernah tak main, kalau guna tab ke PC pun boleh juga, yang ada game yang buka kad satu, lepas tu buka lagi mana yang sama, cari yang sama tu kan. Yang tu bagus untuk develop working memory ni. Lagi kalau perasan anak tu ada masalah lupa-lupa, macam tiba-tiba lupa letak barang, pegang barang tiba-tiba lupa. So kita boleh kuatkan juga bahagian ni. Salah satu dia, cara dia kita main working game, memory game, ataupun kita pecah-pecahkan.
Saya ada kes yang ni kan, dia anak umur 10 tahun, dia refer sebab anak tu ada masalah pembelajaran kat sekolah. Tapi bila saya periksa, anak tu bukan masalah pembelajaran je, tapi dia ada masalah urus diri juga. Dia setiap kali mandi, parents complain, bila setiap kali nak mandi, dia akan lupa bawa towel. So dia dah buka baju semua kan mandi, tiba-tiba dia kena keluar cari towel. Setiap hari macam tu. So yang tu salah satu dia isu kat sini lah, working memory ni. Dia macam next tu apa next tu apa, dia lupa step. Jadi saya suggest kat parent, kalau siapa yang ada masalah yang sama, anak lupa bawa towel lah, sekejap-sekejap lupa, pergi sekolah pagi-pagi, tiba-tiba masa tu last token tak ada, serkup hilang semua kan. So kalau nak bantu atasi masalah sini, kita pecahkan. Saya suruh parent tu, saya buat masa saya terapi lah. Saya minta tulis list apa benda bangun tidur, daripada bangun tidur sampai dia siap pergi sekolah tu listkan, pecahkan. Daripada ambil towel, letak towel, buka air, pecah-pecahkan. Okay, benda tu boleh bantu bahagian dekat sini. Dan lagi satu cerita bersiri, macam Meka Mato kan. Meka Mato kan dia ada bersiri yang siri sebelum ni tahun lepas. So tahun ni dia kena ingat apa siri tahun lepas saya macam tu. So yang tu pun bagus untuk working memory juga. Yang keempat, flexibility cognitive. Okay, yang kat sini macam mana otak dia boleh adapt. Kalau macam ada masalah, apa yang dia kena buat, next tu apa. Okay, so nak develop dekat sini, kita banyak kena main mainan yang ada masalah. Macam game. Kalau nak bagi anak main game, pastikan game tu anak kena berfikir, bukan bersosial. Cari game yang develop otak, bukan develop borak-borak. Contohnya macam sekarang ni ada game, Roblox kan, ramai budak sekarang main Roblox. So Roblox ni dia game sosial, dia bukan game yang menggunakan otak sangat, bagi saya lah. So cari game yang guna otak, yang ada strategi. Macam kalau masa saya kecil main Pokemon, macam kena strategi semua kan. Itu bagus untuk develop dekat komponen ni. Okey, lepas tu yang kelima, fokus dan perhatian. Yang ni saya dah share tadi kan. Maksudnya kalau anak ada masalah fokus, kita banyakkan aktiviti yang aktiviti fizikal dekat dia, nanti dia boleh fokus lama. So salah satu cara nak tingkatkan fokus dan perhatian ni, cari permainan yang dia kena buat lama. Contohnya macam Lego kan. Lego kan ada projek kan, macam satu ni kena pasang, kena fikir kan, lama kan. So benda tu boleh develop juga dekat fokus dan perhatian. Okey, yang keenam, emotional regulation, pengurusan emosi. So yang dekat sini pun sama juga. Sebenarnya point dia berulang-ulang kan. Sebenarnya point dia adalah, yang pertama kena banyak main game dengan anak, berborak dengan anak. Lepas tu main game yang menang dan kalah. Latihan pengurusan diri. Maksudnya kalau anak tu menangis, jangan marah dia nangis. It's okay, nangis je. Kita bagi dia masa untuk nangis. Tapi ajar dia juga untuk relax. Maksudnya it's okay to cry. Anak lelaki ke anak perempuan, it's okay, nangis je. Kita bagi time kat dia. Okay, lepas tu jadi model. Okay, yang jadi model ni bagi mak ayah yang jenis perfectionist kan, yang macam sumber ni nak kena perfect, ni nak kena dapat A, macam apa, perfectionist lah. Kita kalau boleh, kita ajar dekat anak yang it's okay untuk tak perfect. So kita kena ceritalah kat dia, dulu mami pun tak pandai buat ni. Macam melukis ke, dia tak pandai lukis kan. So dia sedih sebab dia tak boleh buat. Dia katalah, dulu mami pun tak pandai, tapi mami belajar, baru mami pandai. So sekarang ni adalah hasil daripada mami belajar, macam tu. So benda tu boleh develop perkembangan executive function juga. Okey, yang ketujuh, selesaikan masalah. Ni sama macam tadi. Yang selesaikan masalah ni, boleh try juga main yang kena guna strategi, macam chess, damaji, apa lagi, carrom, guna selesaikan masalah kan. So banyakkan main game dengan anak bersama-sama. Okey, so topik yang last kali adalah red flag.
Red flag ni saya tak lama sebab saya dah cerita tadi kan yang perkembangan bila red flag tak pandai cakap semua tu. Cuma saya nak ingatkan balik untuk red flag masalah perkembangan. Yang pertama, kalau mak ayah perasan perkembangan anak tu lewat 6 bulan, dah boleh refer awal dah sebenarnya. Okey, seawal umur setahun 6, kalau anak tak ada 3 perkataan bermakna, dah kira speech delay dah. Kalau 2 tahun 2 tahun 6 bulan, kalau tak boleh 2 patah, dah kira lewat dah. Cakap 3 tahun 6, 4 tahun 6 bulan macam tu. Kalau lompat pun sama, 2 tahun berarti lompat setempat kan, 2 kaki. Kalau 2 tahun setengah tak boleh lompat 2 kaki, dah kira lewat. Jadi red flag masalah perkembangan, masalah anak adalah yang pertama masalah perkembangan, yang kedua masalah yang gangguan perkembangan tu. Maksudnya autism, ADHD, dyslexia, semua tu red flag dia macam tadi saya cerita. Yang autism 3 ciri utama, ADHD 3 ciri utama tu, dengan dyslexia masalah 3M baik umur 8 tahun. So, ada nak tanya tak pasal perkembangan ke? Saya buka kepada ruang soalan. Okay. Kalau ada ibu bapa yang ingin bertanya soalan, Pemadam nak minum air dulu ke? Boleh. Oh, tepat terus tengah. Okey, Pemadam kalau nak minum air, boleh minum air dulu lah. Kalau nak bertanya, okey, saya buka ruang untuk beberapa soalan. Kerana kita ada dalam 10 ke 15 minit saja lagi. Jadi buaya yang mungkin ada nak bertanya dalam topik yang Puan Maria bentangkan tadi, silakan. Berkongsi masalah ke, tapi jangan sampai berceramah lah. Berkongsi sedikit untuk bertanya sebab sebenarnya Puan Maria ni dah berpengalaman 10 tahun sebagai terapis cara kerja kanak-kanak, yang mana sebenarnya beliau ada pusat terapi sendiri di Wangsa Selayang dengan baru nak buka Melawati. Di Selayang, dan sekarang baru nak buka dekat dengan Melawati Mall. Jadi bagi kaki shopping mesti tahu lah. Dan beliau juga berpengalaman mengendalikan lebih 200, sebenarnya kurang 200 orang terapis cara kerja yang ada kepakaran dalam bidang ni. Master. Yang ada master dalam bidang ni Dan semenjak Puan berkecimpung dalam ramai-ramai kanak-kanak dah, yang Puan Maria pernah selesaikan masalah mereka. Dah ribuan lah sebenarnya. Ribuan. Jadi yang saya handle sendiri. Puan handle sendiri. Jadi sebenarnya beliau memang boleh memberi nasihat. Dan sebab tu saya katakan rugi kalau mungkin terfikir anak aku ni okey ke tak. Untuk intervensi boleh ke pusat intervensi, tetapi untuk bertanya boleh dah sekarang. Silakan. Silakan Puan, dan nanti Puan ya. Tak apa. Puan boleh ke depan tak? Ke Puan, saya bagi ni. Nak banyak tempat Puan saja. Assalamualaikum. Saya ada 2 orang anak. Seorang yang sulung ada masalah spesifik LD. Oh, ya ke? Okey. Jadi sekarang ni masalah dia kat sekolah. Dia selalu rasa bawa diri dia. Lepas tu yang saya nampak dia masalah yang matematik. Subjek matematik saya tak suka. Kalau tak selesaikan, saya pun jadi macam stres lah menengok kenapa. Saya dah macam ya? Umur? 8 tahun. 8 tahun. PPKI ke biasa? Biasa. Spesifik LD tu apa tu? Dia kena tak ada diagnosis lagi. Oh, doktor tak diagnosis lagi. Ada ongoing terapi tak? Ada mungkin sebelum ni, tapi sekarang ni saya jadi ibu tunggal. Jadi tu sangat terhadap masa semua. Jadi saya sangat ada rasa stres sekali tengok anak buat perangai apa semua. So dia ada anak, ada adik. Jadi pengaruh adik dia juga buat perangai sama. So dua-dua sekali. Dua sekali. Tu saya nak tahu lah macam mana saya nak handle anak saya ni agak macam. Tapi kalau Puan tengok yang tadi kan saya share. Oh sini Tapi tadi Puan perasan kan saya dah share yang 3 tu, autism, ADHD dengan dyslexia. Puan agak-agak, anak Puan dekat kategori mana? Agak-agak lah. Dia
sebab dah pernah pergi intervensi semua kan. So tak sampai ADHD lagi. Dia masih boleh duduk belajar, tapi fokus dia tak sangat lah. Dia tak boleh nak fokus sangat. Lagi kalau matematik, cikgu matematik pun ada mengadu dengan saya. Kata dia ajar, lepas tu banyak student lain dia nak kena dia. So kalau dia pergi, dia pergi dia lain. Lukis ke apa ke, anak saya ni suka melukis. Suka melukis, warna gitu kan. Tapi 3M dah boleh ke? Belum. Boleh. Boleh dah. Boleh. Anak saya bab language dia okey. Sebab dia suka tengok YouTube kan. Saya dulu masa tahu saya memang tak bagi telefon. Dia sekarang ni sebab rasa terpaksa. Saya terpaksa. Okey. So, puan mana ke tadi? Farika. Puan Farika. Okey. Puan Farika, kalau yang berkaitan, Puan Farika tadi tentang masalah pembelajaran dia anak umur 8 tahun. 8 tahun di sekolah rendah biasa, bukan PPKI, dan ada masalah fokus di kelas. Okay, so kalau masalah yang sebegini, yang pertama yang saya akan buat adalah kena periksa perkembangan. Kalau puan perasan 5 aspek tadi tu ada kelewatan, nak kena rangsang dekat 5 aspek tu. Macam kalau puan perasan dekat muka kasar tu ada part-part yang dia tak boleh buat, kita kena train dia sampai dia boleh buat yang 5 aspek tu. Okey, yang kedua, kena tengok pengaruh skrin juga. Macam puan ada cerita tadi, sekarang ni susah nak kawal screen time kan, handphone ke TV. So saya sure macam ramai antara kita yang ada masa memang kita terpaksa bagi screen time tu, screen phone ke TV kan. Jadi kalau kita terpaksa, kalau boleh kita TV lebih okey daripada handphone. So kalau kita pilihan better dia tengok TV daripada phone. Okey, lepas tu TV pula, kalau yang kanak-kanak umur 8 tahun, kita kena periksa lagi. Kalau yang internet memang tak sesuai. Kalau siapa yang ada Netflix pun actually kalau yang umur walaupun dia tulis rating Netflix kanak-kanak yang 7 tahun, mic ni berbunyi sikit. Okay, kalau even dia tulis 7 plus ke, dia tulis all ke, kita kena tengok sama-sama dengan dia dulu. Sebab saya perasan sekarang ni banyak sangat rancangan yang kasar. Sebenarnya yang macam even Ultraman pun sebenarnya tak sesuai untuk anak sekolah rendah. Itulah zaman kita tengok kan, Ultraman sebenarnya tak sesuai untuk sekolah rendah. Sebab benda tu boleh develop kekasaran lah, dia bergaduh semua kan. Cuma macam screen time yang berlebihan, yang 2 tahun, yang 2 jam ke atas setiap hari, boleh efek dia punya masalah tingkah laku. Dia jadi tak regulate time dia. So kalau boleh, kalau screen time tu phone ke TV, yang pertama bagi TV lebih elok, bukan elok lah, TV kurang efek dia daripada phone. Lepas tu yang kedua, kena tengok rancangan apa yang kita bagi dia tengok. Kalau boleh kita kena cut. Kalau phone, YouTube ke, kalau main game, saya ada case yang game main Roblox, tapi game tu dia ajar bahasa-bahasa mencarut dan lucah. So kena hati-hati dengan internet. Lebih baik sebenarnya kita try penuhkan aktiviti anak. Macam contohnya cari buku aktiviti, bagi projek dengan dia, bagi projek dekat dia. Macam tadi kan executive function tu, nak kena bagi dia, try bagi dia kerja sikit. Sebab anak umur 8 tahun, dia kena busy sikit. Kalau bila dia tak busy tu, dia buat perangai, dia buat busy. Yang itulah saya harap menjawab lah soalan kau kan. Sebab tu spesifik, so dia banyak komponen lagi nak kena check. Macam tu. Baik, terima kasih Pak Maria. Dan seterusnya, soalan. Tak, ni nanti bergema.
setahun setengah kan? Okey baik. Boleh. Puan tadi tanya anak umur setahun setengah suka masuk benda dalam mulut. Jadi macam mana kita nak beritahu dia kotor tapi dalam masa yang sama tak nak kita faham yang masuk mulut tu penting. Betul tak? Kan? So, kalau kes masuk mulut, yang pertama untuk anak yang 2 tahun ke bawah, dia memang dia tak nak ikut cakap kita. Kalau kita kata kotor dia tak faham kotor tu apa. Kan? So dia akan selagi dia pegang masuk je dalam mulut. So mungkin puan boleh try. Yang pertama ganti dengan benda lain. Macam contohnya dia masuk mainan tu dah jatuh kan. So kita kena ada mainan lain backup bagi dia. So saya suggest kalau anak yang sampai ada anak umur 2 tahun ke bawah yang masih masuk benda dalam mulut, kena ada backup mainan selalu. Kalau boleh handbag tu, kalau pergi shopping mall, pergi makan-makan kat luar tu, handbag tu ada mainan. So mainan tu jangan bagi dia semua, nanti kita tak ada backup. Bagi dia satu kotor bagi satu kotor bagi satu. Boleh try lah macam tu. Okey, kita ada ruang untuk satu lagi soalan. Okey, bolehlah dua, Puan dan Puan ya. Okey, silakan. Kami nak minta ke depan sebenarnya sebab kita ada rekaman. Jadi boleh dengar juga soalan Puan. Okey, Assalamualaikum. Saya Farah. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan return and Serve and return. Okey, saya ada anak 2 tahun dengan 5 tahun. Macam contoh macam diorang bergaduh dua. Dan kalau macam seorang dia boleh kat situ kita berarti mama kita yang ada kan. So kita macam reflect balik lah, kita reaksi balik. Tapi bila dua-dua bergaduh, kita jadi macam dua-dua nak pandang kita mama pilih mana, adik ke abang. So macam jadi saya buat tak tahu buat cikgu macam nak masuk campur. Sebab ada kita pernah baca perkara dia macam cek bila dia ada satu bergaduh antara adik-beradik, so dia berbalik-balik macam dia ada selesaikan sendiri lah. Macam tu saya nak tahu macam mana saya nak reflect begitu. Anak perempuan lelaki dulu? Sepasang, Abang dengan adik. Okey, baik. Puan ni tanya tentang adik-beradik. Kes adik-beradik pula, 2 tahun dengan 5 tahun. Yang 5 tahun abang, yang 2 tahun adik perempuan. Betul kan? 2 tahun adik perempuan. So, kalau kes adik-beradik ni, dia kalau boleh, yang atas kan, yang abang atau kakak yang atas, kita kena develop dia punya perasaan dia lagi besar daripada adik. Satu. Yang kedua, kita kena develop yang dia team dengan kita untuk jaga adik. Maksudnya sebab 2 tahun dengan 5 tahun kan, maksudnya dia gap 3 tahun. So abang ni dia team dengan kita untuk jaga adik. So dia tu akan develop yang yang adik tu yang kita team dengan abang, tapi masa sama dengan adik kita layan dia juga. So maksudnya dalam kes yang adik-beradik ni dia paling masalah kalau kita selalu sebab tu kalau nak main game dengan anak ataupun kita nak cabar-cabar anak, kalau boleh jangan buat banyak yang menang kalah sangat. Menang kalah kalau untuk yang 6 tahun ke bawah dia masih normal untuk dia susah nak terima lagi. So kalau kita banyak buat menang kalah, benda tu akan develop sibling rivalry tu. Dia berlawan antara adik-beradik. So the best adalah kita develop perasaan team. Adik dengan abang adalah team. So bila team, bila dalam keadaan mencabar macam dua-dua nak perhatian kita kena jadi judge. Siapa yang cakap dulu kat kita? Siapa yang cakap dulu, yang tu kita layan. Lepas tu kalau macam sharing pula, sharing ni dalam masa yang sama kita tak boleh nak develop abang tu kena asyik mengalah dekat adik. Sebab benda tu akan buat adik naik lemak. Yang si abang akan rasa kita tak ada kat side dia. So the best adalah
kita kena jadi judge yang adil. Syai tolong jemput Dr. Kalau Adawi macam ya. Dia share kata barang parking. barang siapa, tu dia punya. Dia Kita kata kena baru masuk proof buku daripada utama. even 2 tahun dah boleh faham dah. Ada dah Kalau nombor nangis, plate dia tu. Tak apa. RA. Dia kena Dia dah belajar. tagging, hasil dah tagging dah nombor plate dia Dia dekat kena tempat belajar. kon. Dia sampai umur 4 tahun, sepatutnya dia dah boleh regulate dah perasaan dia. Dia dah boleh faham lah. Dah boleh faham barang dia, barang abang. So kalau dia ambil barang abang, dia kena bagi barang dia. Kita kena jadi judge yang adil lah dalam kes adik-beradik ni. Barulah adik-beradik tu tak ada jadi rival, macam tak ada rasa kita pilih kasih macam tu. Menjawab tak? Jawab Okey. Lagi satu. Terus je lah puan. Boleh teruskan je. Boleh kongsi mic, minta maaf ya. Tak apa, boleh, sebab boleh. mic dia bunyi. Apa ada recording, nanti takut tak dengar. Tadi sebenarnya ada 2 soalan, tapi yang soalan pertama dah terjawab tadi. Okey. Itulah nak tanya. Soalan kedua masih tak tahu ada kaitan ke tak, tapi ada 2 orang anak, 5 dengan 7 tahun. Tapi masalah dia macam, dua-dua tu macam penakut. Dia macam, macam semua benda nak berteman. Contoh saya dekat ruang tamu pun, nak pejabat dekat dapur pun nak berteman. Teman dekat, nak ambil barang kat atas pun. Dua-dua sekali. Even dua-dua berteman pun tak nak. Ha? Kalau dia berteman dua-dua pun tak nak. Yang adik dia, kalau kakak dia teman okey, tapi yang kakak dia kena saya juga teman. Macam saya tak tahu dia kaitan dia tak, tapi macam mana nak kasih masalah nak dia penakut. Selain daripada penakut, ada kat sekolah ada masalah tak confident tak? Awak Dia rasa? Macam tak ada keyakinan sangat. itulah, dia kalau belajar apa semua okey. Dia selalu masuk pertandingan menyanyi, pertandingan bercerita, tapi masalah kat rumah dia dekat mana-mana lah. Dia nak berteman. Tapi buat persembahan dia okey. Itu saya macam Saya confident dia okey. Confident dia okey. Ke depan semua okey. Cuma takut. Dia takut. Takut hantu ke? Tengah tengok cerita hantu ke? Sepupu dia selalu ajak tengok cerita hantu. Okay, thank you Puan. Puan ni tanya anak umur 5 dengan 7 tahun. Ada masalah. Setiap kali pergi mana-mana kena berteman. So, saya rasa tadi kemungkinan besar sebab pengaruh cerita hantu juga. Okey, cerita hantu ni sebenarnya kadang-kadang anak suka tengok kan, macam masa kalau buka tu dia tengok. Tapi dia rasa dia berani. Tapi sebenarnya benda tu effect dia punya subconscious mind dia. Dia sebenarnya dia dalaman dia takut. Dia tengok tu sebab dia takut. Okey. Jadi kalau boleh, siapa yang ada anak sekolah rendah, kalau anak-anak takut memang jangan tengok cerita hantu langsung. Kalau yang macam sepupu selalu ajak tu kan, jangan bagilah. Sebab benda tu memang develop ketakutan anak. Sebab bila nak takut kita yang penat kan, pergi atas kena taman, pergi atas kena teman, pergi air, ambil air kat dapur, kena teman kan. So kalau boleh kita tak payah tengok dah. Lepas tu mungkin boleh try, sebab dia dah tengok kan. So apa yang kau boleh buat, kena try cara nak lawan hantu tu. Macam benda tu tak ada apa. Cara nak lawan lah macam apa? Macam mana? Macam dia pusing ke, macam untuk protect diri dia. Macam tu. Mungkin boleh lah. Cuma memang kena treat dia cause tu. Puncanya adalah pencegahan tu. Yang tu yang nak kena cut. Okey. Soalan terakhir berkaitan daripada seorang ayah. Berkaitan seorang ayah. Silakan tuan. Saya minta maaf ya sebab mic ni tak boleh jauh. Assalamualaikum. Saya ada anak lelaki 2 orang, kembar. So in terms of rivalry memang kuat lah. So soalan saya tu kurang macam yang tadi tu, how we manage that inter rivalry and tadi dia dekat control dia punya, orang kata ialah barang tak sikit mesti 2. Dan kalau satu masak satu sikit, dia start lah berapa benda yang paling elok. Jadi biasanya mak dia lah yang mengadap. So, Umur berapa? Saya tak ada hari ni. Umur berapa? 3 tahun. Baru bagi dia 3 tahun ni. Okay, Baru 3 3 tahun. So saya ni mak dia lah. So saya mewakili mak dia sekali soalan. Mak dia tak ada. Okay. Okey, soalan yang menarik. Anak kembar umur 3 tahun ada gaduh-gaduh. Dah biasalah kan? Okey, so untuk bantu masalah Encik ni, yang pertama
mungkin kalau Encik beli barang, kalau belikan baju ke mainan, memang dah try beli benda sama kan, semua benda sama. Okay, lepas tu buat tagging. Yang kedua buat tagging. Kalau anak umur 3 tahun, dia kan tak boleh baca lagi nama dia kan. So buat stiker yang sama. Maksudnya anak yang satu stiker bulan, yang kedua ni stiker petak. So dia boleh faham lah, oh ni mainan dia yang rosak. Siapa yang rosak? Nasiblah dia yang rosak. So kita kena maksudnya daripada start umur 3 tahun tu kita dah kena firm dengan dia. Kita dah kena jadi judge yang adil. Itu sebab untuk kurangkan sibling tu lah, sibling gaduh-gaduh. Lepas tu lagi satu, anak umur 3 tahun memang normally belum pandai berkongsi lagi. So dalam masa yang sama kita kena faham juga perkembangan anak memang belum tahap pandai berkongsi. Lepas tu dalam masa yang sama dia belum pandai kawal diri dia juga, diri sendiri. So untuk umur 3 tahun, nak tak nak memang kita kena hadap juga dia nangis untuk develop. Sebenarnya hadap dia nangis tu bukan untuk benda dia, tapi sebenarnya untuk dia develop skill, untuk dia develop skill pengurusan emosi dia, self regulation tu. Sebab by umur 5 tahun, 6 tahun sepatutnya dia dah boleh terima yang barang dia rosak. Dia dah tak ada nak ambil barang orang, dia dah faham konsep sharing tu. Tapi 3 tahun normal dia tak pandai sharing semua tu. Harap menjawab lah kan? Boleh try stiker tu. Okey. Itu sahaja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab hadir pada seminar ini untuk sama-sama kita dengar topik saya hari ini. So kalau nak tanya soalan lagi, saya akan stay sekejap. Kalau nak tanya boleh tanya dekat luar lah, kat luar. Lepas tu kalau nak baca tentang isu-isu parenting ataupun sharing-sharing saya lepas ni, boleh follow saya punya Facebook. Tak kena dah. Boleh follow saya punya Facebook, Maryam Jamadi, MARYAMJAMADI. Saya ada 2 account, satu yang personal, satu yang page. So boleh follow yang page untuk baca-baca tentang isu-isu parenting. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua.